Okey. Gaung. Gaung kan? Syok sendiri cakap. Saya duduk kat belakang ni. Dengar. Tapi okey kot. Kali imam ni lah. Kita makan ni. Oh kan, kita tengah makan. Ada mesti nak buka atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم آمين. أما بعد. Terima kasih pada Fadil Ustaz Ramadan selaku imam dan juga pengurusi majlis, seluruh imam dan para pegawai masjid yang hadir, para kaki tangan UAE yang hadir serta para pelajarnya, muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suara bergema. Jadi kena cakap slow-slow. Kalau laju-laju memang tak faham lah, kan? Sorang-sorang je lah saya bercakap, korang blur, kan? Apa benda lah Ustaz cakap. Yang bagusnya kena paksa cakap slow ni dapat ikut Nabi SAW. Baginda berbicara satu perkataan tidak bersambung, bikalamin bayyinin faslin, kata Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah beritahu Nabi SAW bila berbicara bikalamin bayyinin faslin, dengan perkataan yang jelas dan ada pemisah-pemisah. Jadi terpaksalah. Okey. Kita bertemu pada malam ini, kita nak berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Satu kisah yang kita tahu dah berlaku pada zaman Nabi SAW, dan kita semua wajib beriman. Semua tahu benda tu. Dan tarikh peristiwa Isra Mi'raj memang ada perbezaan para ulama. Tarikh berlakunya dia tu bukan sekadar harinya, bulannya, bahkan tahunnya pun ada perbezaan para ulama. Dia lain macam tarikh ataupun waktu Nabi SAW berhijrah. Ulama kata Nabi berhijrah pada bulan Safar, itu jelas, kan? Sampai di Madinah bulan Rabiul Awal, jelas. Nabi wafat Rabiul Awal, jelas. Tapi Isra dan Mi'raj ini memang ada perbezaan bila secara spesifiknya ia berlaku. Tetapi yang paling masyhur, dia lain macam kes mahkamah contohnya, kan? Kalau seorang saksi bagi tahu berlaku pada tarikh sekian-sekian, saksi seorang lagi bagi tahu tarikh sekian-sekian, hakim susah nak percaya, kan? Hakim tak boleh nak percaya sebab lain keterangannya. Tapi Isra dan Mi'raj kita beriman, tak kira tarikhnya berbeza, sebab memang ada dalam Quran, ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Quran, ayat yang dibacakan oleh imam tadi waktu sembahyang Isya, ayat pertama surah Al-Isra, semua kita tahu itu Isra. Kemudiannya surah An-Najm cerita tentang Mi'raj. Selesai. Bila kita hilang terus. Dia kat luar dengan kat dalam.
Dahsyat dia orang ni. Okey. Betul lah. Okey, alhamdulillah. Bila kita cerita tentang Isra' dan Mi'raj, juga saya selalu ingatkan diri sendiri dan juga semua pentingnya beberapa lagi jelas. Pentingnya beberapa konsep dalam Isra' dan Mi'raj ni. Satu tadi iman. Dan iman tak kira tarikh macam mana pun. Yang kedua, kita sedang berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai, dia akan seronok berbicara tentang orang yang dicintai. Man ahabba syai'an akthara min dhikrih, ataupun kathura dhikruh. Apa dia? Siapa yang suka satu perkara, banyaklah dia akan ingat perkara itu, ataupun sebut perkara itu. Orang minat bola, sembang bola tiap hari, cerita macam mana Liverpool kalah 3-1 semalam dengan Arsenal contohnya. Dia minat bola, itulah dia punya topik dia kan. Biasalah, normal. Sekarang ni kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencintai Nabi, dia takkan pernah bosan. Dia takkan kata dah overdose dah ni bercakap tentang Nabi. Dulu saya ingat ada AJK masjid, dia sebut pada imam tu. Imam tu dia suka buat majlis syama'il, sirah, ada je. AJK tu kata imam dah overdose dah cakap pasal Nabi. Dia boleh sebut macam tu, bermakna kita boleh persoalkan kecintaan. Sebab kalau cinta pada Nabi SAW, tak mungkin kita boleh kata dah terlebih sangat dah cakap pasal Nabi ni, nyampah. Na'udzubillah. Kan? Tak boleh, kita tak boleh menyampah orang bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi yang cerita tentang Nabi SAW ini cerita-cerita yang memuji baginda. Takkanlah kita nak rasa penat, rasa bosan. Mestilah kita akan rasa lagi cerita, lagi banyak kali cerita, lagi kita seronok. Tak pernah bosan. Biarlah tiap-tiap tahun sambut Isra' Mi'raj, walaupun tiap-tiap tahun sambut Maulid. Maulid tu pula sambutnya berbulan-bulan kadang-kadang. Berulang-ulang cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai, dia takkan persoalkan. Terpasal setengah ulama sebut bila yang saya baca benda ni 2 hari lepas rasanya, 3 hari lepas dalam satu kuliah, sebut tentang nikmat minggu lepas, hari Rabu minggu lepas, hari Rabu minggu lepas kita baca kata-kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mukaddimah kitab beliau Bulughul Maram. Dalam mukaddimah tu Ibn Hajar kata apa? Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya zahiran wa batinan, zahir dan batin. So ulama bahas apa dia nikmat zahir, apa nikmat batin. Agak simple, agak mudah. Tapi setengah ulama bahas macam ni. Dia kata nikmat yang zahir adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat ikut Nabi. Ikut Nabi itu nikmat zahir. Manakala yang batina, yang dalam hati apa dia? Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada Nabi. Benda tu dalam. Kita ni kena ada dua-dua, zahir dan batin. So ittiba' kena ada, mahabbah kena ada. Kalau ittiba' sahaja tanpa mahabbah, munafik pun buat juga. Sebab zahir saja, batin tak ada. Kan luar je, dia semayang dengan Nabi, dia boleh baca Quran, dia boleh puasa dengan Nabi, tapi dalam tak ada apa-apa. Jadi dia ittiba' Nabi ke? Dia ittiba', tetapi dia tidak ada
mahabbah. Manakala kalau mahabbah tak ada ittiba, menipu. Mana boleh engkau kata engkau cinta pada Nabi tapi engkau tak nak ikut Nabi? Bohonglah. Jadi yang kena ada ittiba dan juga mahabbah. Satu berbentuk zahir, satu berbentuk batin. Dan dengan mahabbah inilah menyebabkan kita tak pernah bosan bercakap tentang Nabi SAW. Diulang-ulang cerita tentang Nabi SAW, takkan pernah bosan. Ini beza kita dengan satu kelompok orang yang marah bila kita berbicara tentang Nabi SAW. Sebab mahabbah kurang. Bukan kita kata mereka tidak diiktibar, iktibar ada, mahabbahnya kurang. Itu sebab mahabbah tu yang perlu dipupuk. Jadi bila cerita tentang Isra dan Mi'raj, kerana mahabbah dan juga mudah-mudahan dapat menambahkan juga mahabbah, dapat menambahkan cinta pada Nabi SAW. Sebab salah satu cara nak menambahkan cinta adalah dengan kenal, kan? Kata Sayyidina Ali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau kata apa? Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa yang jumpa Nabi SAW, bukan jumpa, bergaul dengan Nabi, khalatahu, bergaul dengan Nabi, ma'rifatan, dalam proses mengenali baginda, kenal baginda, ahabbah, akan mencintai baginda. Sebelum daripada itu beliau sebut man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang tengok Nabi SAW sekadar pandang saja, pandang tu akan ada rasa haibah, akan rasa haibah apa? Karisma, sampai kita rasa macam tak boleh nak pandang lama. Hebat sangat. Haibah tu hebat daripada haibah lah, daripada bahasa Arab haibah. Jadi nampak terlalu hebat. Siapa tengok Nabi SAW macam tu memang akan tak berupaya untuk pandang lama Nabi. Tapi man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa yang bergaul dengan Nabi untuk mengenali baginda, mencintai baginda, akan mencintai baginda. Jadi cerita Isra dan Mi'raj yang kita ulang dan ulang untuk tambah kenal pada Nabi SAW. Kita baca kitab Syama'il ke, kita baca Maulid ke, untuk tambah kenal, tambah ingat Nabi SAW, maka tambah cinta kita pada baginda. Mahabbah itu makin kuat. Yang itu yang kita nak pupuk dalam hati kita. Okey, itu poin dia. Seterusnya, apa lagi asasnya? Bila kita bicara tentang Nabi SAW, kita ingat baginda bukannya manusia yang biasa-biasa, kan? Ini semua kita tahu. Baginda bukan dipilih oleh Allah secara kebetulan. Bukan maknanya tengok dekat Mekah siapa paling baik, Muhammad ni bagus ni, ambil jadi Nabi. Bukan macam tu, bukan pilih tu macam kita nak pilih pemimpin ke, nak pilih wakil rakyat ke, bukan. Ataupun nak pilih apa, kat sini kita panggil apa, majlis pelajar ni, apa, majlis perwakilan pelajar, apa dia panggil, Student Representative Council, SRC, kan? Yang itu ya, kita tengok siapa kita rasa paling bagus, yang itulah kita ambil, kan? Nabi Muhammad SAW kan disebutkan wa ana khiyarun fi khiyarin, walaupun ada riwayat sebut ana khiyarun min khiyarin, aku adalah yang terpilih daripada yang terpilih. Innallaha astafa, sungguhnya Allah Ta'ala mensucikan, memilih dengan menyucikan, kan, daripada banyak-banyak keturunan Nabi Adam. Allah Ta'ala sucikan siapa? Keturunan Nabi Ismail, keturunan apa, Adnan dan seterusnya.
sampai pada Nabi SAW. Jadi bukannya kebetulan, bukannya macam dah Nabi yang paling baik waktu tu, jadi ialah bagi dia lah dilantik. Bukan macam tu. Memang dah terpilih daripada yang terpilih, yang terpilih lagi, terpilih lagi, terpilih, sampai ujung sekali dapatlah yang paling hebat sekali, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan macam tu, kita pun tahu yang apa saja dikaitkan dengan Nabi jadi luar biasa, jadi hebat. Orang sekarang dia boleh membincangkan tentang barang-barang tinggalan artis yang dia sayang, yang dia suka. Dia boleh jual, dia boleh lelong dengan harga berjuta-juta dan sebagainya. Tapi itu masih lagi senang, kan? Cumanya itu tanda cinta jugalah, kan? Tanda dia menyanjung artis yang dia minat. Sekarang ni kita tengah bicara tentang seorang makhluk yang jauh lagi agung daripada semua itu. Setiap kata-kata baginda, gerak-geri baginda, tidur bangun baginda, makan minum baginda, semuanya direkod dengan detail dan dikaji zaman berzaman sampai hari ini. Mana ada satu orang manusia yang dikaji sampai gitu sekali? Tak ada. Dalam lipatan sejarah dulu, sekarang, sampailah akan datang, takkan ada satu orang manusia yang dikaji sedetail-detail seperti mana Nabi Muhammad SAW. Kemudiannya bukan sekadar kaji, bahkan diceritakan tu semua lengkap. Bayangkan, unta Nabi nama apa, keldai Nabi nama apa, serban Nabi nama apa, pun ada direkodkan dalam kitab hadis. Keldai pun ada dalam kitab hadis, unta pun ada dalam kitab hadis. Sedangkan unta tu kan, mana ada kelebihan kedudukannya di akhirat nanti? Habis-habis ya, binatang semua akan hancur jadi debu. Tapi sebab dia unta Nabi SAW, maka nama dia direkodkan dalam kitab hadis. Nama kita ada. Habis banyak pun ada lah. Bila kita beli kitab hadis tu, kita letak nama kita kat depan, kan? Itu je lah. Maknanya seekor unta yang tak ada akal, kan, pun ada nama dia dalam lipatan hadis, dalam lipatan sejarah ulama hadis. Baca ulama hadis beribu-ribu dah lebih 1000 tahun ni, mereka masih lagi sebut nama-nama tu. Bayangkanlah, maknanya yang sepatutnya jadi tak ada apa-apa pun jadi special bila dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan baginda basyarun laisa kal bashar. Baginda seorang manusia tapi bukan macam manusia lain. Baginda macam mana? Kal yaquti bainal hajar. Baginda seperti intan permata antara batu-batu yang lain. Okey. Jadi kalaulah yang biasa-biasa pun jadi luar biasa pada Nabi SAW, apatah lagi peristiwa Isra' Mi'raj ni, lagilah luar biasa. Makan minum orang lain pun makan, tapi pada Nabi jadi hebat. Tidur bangun orang lain pun buat, tapi pada Nabi jadi hebat, kan? Dan segala-gala yang lain. Yang ini Isra' Mi'raj, tak ada orang lain buat, tak ada orang lain dapat, tak ada satu Nabi pun dapat. Sekali kita rasa, alah tak apalah, benda ni dah lepas-lepas lah. Takkan macam tu. Mesti kita nak ulang lagi dan ulang lagi. Nak baca pasal Isra' dan Mi'raj dalam tempoh setengah jam memang tak sempat lah, ya, memang takkan sempat. Saya cadangkan adik-adik, kalau rajin dan mudah-mudahan Allah kurniakan kerajinan, cari buku ini, Al-Anwar Al-Bahiyah. Boleh belajar, boleh baca bahasa Arab, cari yang bahasa Arab dia, karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki.
kan? Susunan, kan kadang-kadang susunan kumpul-kumpul daripada kitab-kitab ulama yang terdahulu. Terjemahan Ustaz Muhammad Zaim Hamzah dan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, tolong periksa dan betulkan. Jadi kitab ni kat Shopee pun ada. Saya tahu sebab apa? Sebab dia tulis kat belakang ni Shopee. Ada logo Shopee lah. So maknanya ada lah ni. Siap ada barcode lagi lah. Korang nak scan je kejap lagi. Ustaz tak jual, kan? Pandai-pandai lah korang beli sendiri. Tapi ini antara yang bagus. Maknanya bila kita baca tu kan, kita boleh hayati perjalanan kisah Isra' dan Mi'raj. Dan kita tahu Isra' dan Mi'raj berlaku, banyak ulama kata pada tahun yang ke-11 kenabian. Tahun ke-11 kenabian. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun kan? 13 tahun. So ini tahun ke-11 kenabian. Yang tahun ke-10 tu kan tahun kesedihan. Tahun ke-10 tahun kesedihan. Jadi tahun ke-11 berlakunya Isra' dan Mi'raj. Sampai 13 tahun, lepas tu hijrah. Hijrah ke Madinah. Jadi peristiwa ni memang sepakat ulama kata berlaku sebelum hijrah. Berapa lama sebelum hijrah, yang tu khilaf. Berapa belas bulan sebelum hijrah, yang tu yang khilaf ni. Itu yang jadi akhirnya bila dikira antara pandangan yang kuat mengatakan pada bulan Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 8 campur dengan 12, 20. So 20 bulan sebelum hijrah, ataupun sebelum Nabi SAW sampai ke Madinah. Yang kata 19, yang kata 18 dan sebagainya. Tak apalah. Jadi yang senang ceritanya, dia berlaku lebih kurang setahun setengah sebelum hijrah. Setahun setengah sebelum hijrah. Berlaku lepas peristiwa kesedihan. Sedih apa dia? Semua kita tahu. Boikot satu. Yang kedua, apa dia? Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Yang ketiga, Abu Talib meninggal dunia. Yang keempat, apa? Macam mana? Suri baik kot. Apa dia yang Nabi sedih? Sebelum hijrah ni ada 4 perkara yang Nabi sedih. Satu, boikot. Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Yang keempat, Taif. Sebab lepas Abu Talib meninggal, Nabi SAW beritahu dalam hadis, makin teruk tekanan orang kafir Quraisy. Dan bila dah makin teruk tekanan kafir Quraisy tu, yang Nabi SAW pergi ke Taif tu. Nabi pergi ke Taif tu pun kan dalam keadaan nak kena sembunyi-sembunyi daripada orang kafir Quraisy. Nabi naik ke Taif bukannya naik unta kan? Jalan kaki. Sebab nak sembunyi daripada orang kafir Quraisy. Strategi. Terpaksa jalan kaki. Okey, so 4 perkara tu. 4 perkara tu sangat sedih. Dan 4 perkara ni boleh rumuskan kepada apa dia? Pengajaran untuk kita akhir zaman. Kita dalam berjuang untuk Islam ataupun dalam perjalanan menuju Allah, nak tak nak kita mesti bergantung pada Allah. Nak berharap pada orang Islam, isteri sendiri Sayyidatina Khadijah, Allah ambil Sayyidatina Khadijah. Nak harap pada non-Muslim Abu Talib, Allah ambil Abu Talib. Nak berharap pada orang kampung, orang tempatan, Allah bagi orang tempatan tu boikot Nabi. Nak berharap pada orang luar, kuasa-kuasa besar dunia yang lain, Allah Ta'ala tarik sokongan orang Taif. Orang Taif halau Nabi. So kesimpulan kat situ kita boleh dapat apa dia? Maknanya kita ni kena bergantung hanya pada Allah.
Itulah juga yang berlaku bila Isra' dan Mi'raj. Allah wajibkan solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni betul-betul nak meletakkan kita supaya bergantung pada Allah, berharap hanya pada Allah. Jangan berharap pada makhluk. Berharap pada makhluk, kita akan stres, kita akan tension. Berharap hanya pada Allah. Sebab kita semayang kita luahkan segala-galanya pada Allah. Kan kita student-student nak periksa contohnya, nak periksa, nak kena buat assignment, bahas itu, bahas ini dan sebagainya, nak kena buat. Bila tension, ada orang dia lepaskan tension dia tu dengan macam-macam cara, kan? Ada orang dia pergi makan banyak-banyak, so dia carilah kedai nasi Arab sana, kedai nasi Arab sini, yang gombak kan, syurga makan nasi Arab kan. Yang melambak lah Ustaz orang gombak. Sebelum korang lahir lagi, sebelum UAE ni lahir lagi, saya dah ada kat sini lah. Jadi apa, gombak memang terkenal dengan makanan dan makanan Arab. Tak apalah. Jadi tension pergi makan. Dulu tak ada kedai Arab banyak kat gombak ni. Student UAE mula-mula sekali tempat dia orang shopping dan lepak adalah dekat Ong Tai Kim. Tahu Ong Tai Kim? Kalau tak tahu, maknanya belum lama kat gombak gitu. Batu 6 Jalan Gombak. Dulu student UAE mana ramai ada motor, ada kereta, banyak naik bas. Bas Lenseng nama bas tu. Jadi ambil dekat luar bas tu, pergi sampai dekat tepi Jalan Gombak tu. Itulah kedai-kedai yang paling banyak, yang paling dekat dengan UAE. Jadi situlah tempat dia orang lepak. Maka datanglah kedai restoran Haji Tapah. Restoran Haji Tapah ada mula-mula sekali. Sekarang kedai dia kecil je. Nak ceritanya apa? Orang kalau tension satu tempat, dia stres, macam-macam cara dia nak luahkan. Ada yang pergi makan, ada yang pergi berjalan, ada yang pergi memancing. Yang paling banyak sekali di kalangan student bercinta pula. Kan? Cinta UAE kan dia lain sikit kan. Uhibbuki fillah kan. Dia lain sikit. Dia ada daiman abadan abada kan. Dia lain, dia macam sikit. So kerana stres tu diluahkan kepada yang lain, kepada makhluk. Luah kepada makhluk. Dan macam-macam cara lagi. Na'udzubillah, ada yang ambil dadah dan sebagainya. Kan? UAE ni pun ada, kita tahu. Jadi yang betulnya Allah Ta'ala nak ingatkan kita, kau kena bergantung hanya pada Allah. Nak berharap pada Allah, jangan berharap pada makhluk. Isra' dan Mi'raj itu antara pengajaran paling besar. Lagi, Isra' dan Mi'raj antara pengajaran yang besar bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama tu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala bagi tahu, Allah mulakan, dan kita perhatikan kalau kita tengok kitab-kitab tafsir, ulama akan bahaskan kenapa Allah Ta'ala mulakan perkataan ini, kenapa bukan dengan perkataan yang ini. Sebab tak ada satu huruf pun dalam Quran yang sia-sia. Jadi surah Al-Isra Allah mulakan dengan Subhana, Maha suci Allah, Maha suci daripada segala kekurangan, segala yang tak layak bagi Allah. Kan kita belajar akidah benda ni. Jadi bila kita kata Allah Maha suci, maknanya satu, tak ada salah, tak ada silap. Yang keduanya, tak ada kekurangan dari sudut tak mampu. Kan? Allah nak gerakkan Nabi SAW dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, naik ke langit, turun balik dalam tempoh yang sekejap. Senang sangat bagi Allah, terlalu senang. Maha suci Allah
daripada tak mampu buat begitu. Kan? Maha suci Allah. Jadi bila kita tengok macam tu, maka kita faham Allah boleh saja nak menjadikan satu benda yang kita tak biasa fikir benda tu berlaku, boleh jadi berlaku. Ini dari segi akidah kita panggil apa? Bercanggah dengan adat. Hukum adat. Dia ada beza dengan hukum akal. Hukum akal. Yang ni kena belajar betul-betul akidah. Sebab kalau kita tak faham antara hukum adat dengan hukum akal, yang ini yang jadi kadang-kadang orang boleh menolak karamah para wali dan sebagainya, sebab dia tak faham beza antara hukum adat dengan hukum akal. Dia akan kata Isra' Mi'raj tidak logik mengikut akal. Salah. Isra' Mi'raj logik ikut akal, tapi tak biasa mengikut adat. Apa beza dia tu? Contoh okey, Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj dari segi adatnya, manusia bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang jauh, ambil masa sekian-sekian banyak, sekian-sekian lama. Itu dia panggil hukum adat. Hukum akalnya logik. Orang boleh bergerak daripada point A ke point B. Kan? Itu logik akal. Logik akal, kita boleh bergerak dari point A ke point B. Cuba kita belajar fizik dan sebagainya, memang manusia boleh bergerak daripada point A ke point B. Normal lah tu. Maknanya akal mengesahkan. Tapi dari segi adatnya, manusia tak bergerak dengan begitu laju daripada A ke B. Adat mengatakan benda tu tak berlaku. Maka tu sebab mukjizat, dia konsep dia adalah dia mencari adat. Dia berbeza dengan adat, kebiasaan. Bukannya dia tak logik tau. Jadi kalau contoh tiba-tiba kita kata ada orang ni sekejap dia ada dekat UAE, kejap lagi dia dekat Mekah, contoh wali Allah Ta'ala, katakanlah, jangan kita tolak mentah-mentah. Boleh aja jadi, walaupun adatnya tak jadi. Jadi jangan pula tanya kenapa dia tak duduk je dekat Israel sana, dia bunuh je tentera Israel, kan senang. Tak, kita bukan bincang tentang adat, bukan kita bincang tentang benda biasa berlaku, boleh pilih-pilih, bukan. Jadi kita cerita tentang benda yang mencari adat, mencari adat. So Nabi SAW bergerak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun balik. Adat mengatakan tempohnya tak mungkin selaju itu. Kemudiannya adat mengatakan, yang kita belajar dalam sains, makin tinggi makin kurang oksigen dan tekanan makin kuat. Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, oksigen makin kurang, oksigen makin kurang, oksigen makin kurang. Bahkan dalam Quran pun sebut, kan, yang susah ni ka'annama yas'adu fi sawa, macam dia naik ke langit. Kan, dalam Quran dah sebut benda ni dipanggil apa? Mukjizat sains Al-Quran. So tak apalah. Tapi itu adat. Itu hukum adat, itu bukan hukum akal. Hukum adat kata ya, biasanya kalau makin tinggi makin susahlah nak bernafas. Tapi bukan mesti macam tu. Boleh sahaja mencari adat. Maknanya Nabi SAW, Allah izinkan baginda untuk naik sampai ke langit. Baginda sihat walafiat, tak ada sesak nafas ke apa. Kita baru naik panjat gunung sikit je, kan, mencungap macam nak apa. Satu mencungap sebab penat naik tu, tapi yang kedua mencungap sebab oksigennya. Contohnya Nabi SAW naik bukan setakat gunung, bukan setakat bukit yang ada dekat sini, tapi Nabi SAW naik ke langit. Kan memang
Buraq tu punya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan begitu laju. Kita kalau naik motor laju pun kita dah rasa pakaian kita tu kena kemas, jaketnya kena betul, kan? Kita tak boleh senang-senang je pakai baju biasa je nak bawa motor 240 km sejam. Tak boleh, kan? Kalau kita buka tingkap kereta pun letak tangan kat luar, bawa 240 km sejam, kan? Mau luka tangan kita, kan? Itu baru 240 km sejam. Nabi SAW pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun balik dalam tempoh beberapa minit. Bukan 240 km sejam. Maknanya jauh lagi laju. Mencari adat dipanggil. Hukum mencari adat dengan mencari akal ni, hukum akal dengan hukum adat ni korang kena belajar lagi betul-betul dalam bab akidah. Belajar betul-betul dalam bab akidah supaya faham dan supaya kita tak terpesong dengan beberapa ajaran yang ada pada hari ini. Okey. Seterusnya. Berapa dah ni? 10-4 minit dah. Tak sempat ni kita nak bincang semua. Nabi SAW, Allah Ta'ala sebutkan, Maha suci Allah yang menggerakkan hamba-Nya pada waktu malam. Perkataan lailan itu menjadi key, ya. Sebab lailan dia beza dengan lailatan. Beza. Allah Ta'ala tak sebut subhanalladzi asra bi'abdihi lailatan minal masjidil haram. Tak. Allah guna perkataan lailan. Apa beza antara dua tu? Lailah dengan lail. Dalam bahasa Melayu kalau kita terjemah, lailah satu malam. Maksudnya keseluruhan malam. Dari maghrib sampai subuh. Itu dipanggil lail. Lail. Dari maghrib sampai subuh dipanggil lail. Kalau dipanggil lailah, nanti dipanggil lailah. Dari maghrib sampai subuh dipanggil lailah. Itu yang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri kan dia punya tempoh dia sampai bila? Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Lailatul Qadar sepanjang malam. Itu lailah. Lailatul Jumu'ah, malam Jumaat, kan, yang kita baca kahfi, yang kita banyakkan amal soleh sepanjang malam, dia panggil lailah. Tapi kalau lail, lailan, itu maksudnya suatu malam. Kalau kita terjemah suatu malam, maksudnya sebahagian sahaja daripada malam itu, bukannya keseluruhan malam. Perhatikan Quran kan, satu huruf saja lagi lain makna dia, dan satu huruf tu berbeza. Ulama boleh tafsirkan dan boleh nampak apa dia punya kesan. Dan ini kita tak dapat melalui terjemahan semata-mata. Dan ini juga kita tak dapat dengan kita pandai-pandai tafsir Quran dengan bahasa Arab kita yang bolehlah sikit-sikit. Hadis Nabi SAW begitu juga. Itu pasal ulama bahaskan jangan memandai syok sendiri, rasa boleh bawa keluar hukum hanya semata-mata kerana boleh baca Quran, boleh baca hadis. Jaga-jaga. Lagi-lagi student UAE. Kesian UAE juga kena. Dan nak macam mana ke memang kat UAE? Takkan nak cakap student universiti lain pula. Betul. Banyak student UAE keluar, tiba-tiba bajet mujtahid. Bahasa Arab yang dia ambil waktu mula-mula dulu tu pun cukup-cukup makan aja. Tiba-tiba keluar, saya rasa kan sebenarnya hukum sentuh lelaki perempuan sebenarnya tak batal lah sembahyang. Ini pandangan yang paling rojek sekali.
Dia punya sembang tu macam ataupun pandangan yang mengatakan batal tu sebenarnya kurang tepat. Orang kampung dengar, Masya Allah hebatnya, tak sia-sia mak kau hantar ke UAE Padahal ni orang kata apa, kalau setakat sembang gajah pun boleh terbang. Jadi nampak macam hebat, tapi jaga-jaga. Satu huruf je berbeza dalam Quran, dia boleh menatijahkan makna yang berbeza, hukum yang berbeza. Kan bila sebut pasal sentuh lelaki perempuan tu, contohlah, kebetulan pula ambil contoh tu, bila Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran aula mastumun nisa tu kan, itu je kan qiraat yang berbeza je, berbeza hukum. La masa dengan la masa, au la mastumun nisa, ataupun satu lagi qiraat au la mastumun nisa. Itu je pun dah berbeza pandang, berbeza hukum. Situ je kita boleh buat keluar beberapa hukum daripada khilaf satu huruf saja. Satu huruf je. Jadi tak payahlah nak tunjuk kata memang kita sendiri yang pandai menentukan mana yang lebih tepat dan sebagainya. Okey. So lailan tadi, ulama bahas ini salah satu daripada mukjizat Nabi SAW. Sebab Nabi bergerak itu tak sampai pun keseluruhan malam, hanya sebahagian saja daripada malam. Kalau 2 hari 2 malam pun dah cukup laju sangat dah. Bahkan kalau 2 bulan pun laju. Ini kan pula sebahagian saja daripada malam. Kemudian kita bila baca Isra Mi'raj, kita cari pengajaran-pengajaran yang cukup banyak. Okey, saya ambil contoh okey, kitab macam ni cerita tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku yang dipertontonkan kepada Nabi SAW. Kalaulah kita ni malas, kalau saya tak kata kau malas, kalau malas ni kira malas betul lah ni, dah tahap malas betul, tak nak baca kitab ni daripada awal sampai habis, paling tidak kan buka je satu buku surat, ambil kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak melihat satu orang yang membelik satu muka surat buku melainkan dia pasti akan mendapat manfaat daripadanya. Itu kata Imam Ahmad. Jadi kita pun ambil kan, buka-buka, cuba baca, pasti akan ada pengajaran untuk kita. Semua peristiwa Isra Mi'raj daripada mula sekali sampai habis semua ada pengajaran. Tinggal lagi kita nak berfikir atau tidak. Contoh, saya buka-buka cerita pasal Buraq. Cerita pasal Buraq, mungkin sebut pasal kereta laju tadi kot. Buraq, cerita pasal Buraq, tak apa lagi. Lepas tu cerita pasal Buraq ni, Buraq dalam keadaan tak susah nak duduk diam, tak mau duduk diam. Jadi susah Nabi SAW nak naik dia, susah sebab dia asyik bergerak kan. Lepas tu Jibril kata apa pada dia? Ala tastahi ya Buraq, tak malu ke engkau wahai Buraq? Fa wallahi ma raqibaka khalqun akramu ala Allahi minhu. Demi Allah tak ada yang tunggang engkau, ma raqibaka, tidak yang menunggang engkau, khalqun, satu makhluk pun, akramu ala Allahi minhu, lebih mulia di sisi Allah daripada baginda. Itu contoh. Maksudnya betapa malaikat Jibril perintahkan Buraq sendiri untuk duduk tenang depan Nabi SAW. Pengajaran yang apa kita boleh dapat? Pengajaran yang lain kita dapat, kita ni tak laju macam Buraq, betul tak? Ada yang laju macam Buraq? Kita tak laju macam Buraq. Isilah minyak Buraq oil dekat motor kita pun tak jadi laju macam Buraq. Okey, sampai di Madinah, tenanglah kita. Tenang ni maknanya kita tu sendiri, bukan tak dibuat laju kat Madinah, boleh.
Tapi jangan kelang kabut dekat Masjid Nabawi. Kan kita dekat dengan Nabi SAW. Duduk dia tenang, jangan menjerit-jerit, jangan angkat suara. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Tenang, tunjukkan kehormatan pada Nabi SAW. Jangan nak bergaduh, jangan nak tempik-tempik dan sebagainya. Itu contoh. Maknanya saya buka je muka surat keempat, terus jumpa satu kisah. Okay, kita cuba lagi. Ini bukan game kan. Ini bukan cabutan bertuah. Bertemu Nabi Adam di langit pertama. Buka-buka cerita pasal Mi'raj. Bertemu dengan Nabi Adam. Bertemu dengan Nabi Adam. Falamma khalasa fa idza fiha Adamu alaihi salam. Jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam wa huwa abul bashar kahayatihi yauma khalaqahu Allah taala ala suratihi. Jumpa dengan bapa kepada semua manusia Nabi Adam, yang mana bentuknya seperti mana bentuk yang mana Allah Taala ciptakan baginda pada hari Allah Taala ciptakan baginda. Maksudnya tinggi itulah kan, tinggi 60 hasta tu ataupun 90 kaki tu. Tinggi sungguh tu kan. Nabi Adam kan sangat tinggi. Tu'radu alaihi arwahul anbiya'i wa dhurriyyatihil mu'minin. Diperlihatkan kepadanya roh-roh para nabi dan zuriatnya yang beriman. Fayaqul ruhun tayyibatun wa nafsun tayyibatun ij'aluha fi 'illiyin. Roh yang baik, jiwa yang baik, tempatkan mereka di kalangan 'illiyin. Thumma tu'radu alaihi arwahu dhurriyyatihi al-kuffar fayaqulu ruhun khabithatun nafsun khabisatun ij'aluha fi sijjin. Diperlihatkan pula roh yang buruk, jiwa yang buruk. Lalu Nabi Adam kata roh yang buruk, jiwa yang buruk tu diperlihatkan roh zuriat baginda yang kafir. Lalu baginda kata roh yang buruk, jiwa yang buruk, letakkanlah dia dalam neraka sijin. Jadi apa pengajaran yang kita boleh dapat kat sini? Keturunan Nabi Adam semua kita kan? Keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam ada yang baik, ada yang jahat. Walaupun dia keturunan Nabi Adam sekalipun, Nabi Adam tetap mengatakan yang jahat itu adalah roh yang jahat, maka masukkanlah dia ke dalam api neraka. Yang baik, Nabi Adam sendiri doa minta supaya dimasukkan ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang ditempatkan di kalangan Illiyin. Macam-macam lah kan? Dalam kisah ni kemudiannya Nabi SAW jumpa, bila Nabi jumpa dengan Nabi Adam tu, mula-mula Nabi tanya pada malaikat Jibril, ni siapa? Malaikat Jibril bagi tahu, ini bapa engkau Adam dan sebagainya. Okey, saya buka lagi sekali. Satu ambil tiga Ni main buka aja, betul bukan saya tak ada tanda tak ada tanda. Ni bukan buku saya pun, buku pinjam. Hadis, summa ata ala rajulin qad jama'a hurmata hatabin la yastati'u hamlaha wa huwa yazidu 'alayha. Faqala ma hadha ya Jibril? Qala hadha ar-rajulu min ummatika takunu 'indahu amanatun nasi la yaqdiru 'ala ada'iha wa yuridu an yatahammala 'alayha. Nabi SAW mendatangi seorang lelaki yang mengumpul seberkas kayu bakar, kayu api. Huzmata hatab. Hatab ni kayu api. La yastati'u hamlaha. Dia tak mampu nak angkat, nak tanggung. Wa huwa yazidu 'alaiha. Dia tambah lagi. Yang dah sedia ada pun dia tak mampu nak tanggung, dia pergi tambah lagi. Faqala ma hadha ya Jibril? Nabi tanya, ni apa ni Jibril? Siapa orang ni? Qala hadha ar-rajulu min ummatika. Ini adalah seorang lelaki daripada umatmu. Takudu indahu amanatun nas. Padanya ada amanah
bangsa, ada amanah rakyat, manusia keseluruhannya, rakyatnya. La yaqdiru ala adaiha, dia tak mampu nak tanggung. Wa yazidu an yatahammala 'alaiha, tapi dia nak tambah lagi, nak juga tanggung, nak juga pikul lagi dan lagi. Sebab Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala maha mengetahui peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW dalam Isra' dan Mi'raj yang dipertontonkan kepada baginda ni, memang peristiwa yang kekal relevan sampai akhir zaman, sampai kita sekarang. Kita bila tengok, ya Allah, ramai orang macam ni nak pikul amanah, tanggungjawab, sedangkan tak mampu, tapi nak pikul lagi, nak lagi, terus lagi. Yang disebutkan dekat sini amanatun nas, amanah manusia, tanggungjawab dia menunaikan ataupun memikul amanah bangsa ataupun rakyat jelata. Bukan saja dekat apa jadi SRC tadi tu, itu amanah masih lagi kecil. Ini amanah yang besar-besar ni, jadi wakil rakyat, jadi yang berhormat, jadi apa menteri besar, jadi ketua menteri, jadi perdana menteri dan sebagainya. Ini semua amanah-amanah yang sangat besar. Jadi Nabi SAW bagi tahu, dikumpul kayu bakar, kayu api, maknanya termasuk di dalam neraka orang yang begitu. Bahkan dia sendiri yang tanggung dia punya kayu api, sebab dia sendiri yang menyebabkan diri dia masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah. Dah tahu tak mampu, jangan ambil amanah tu. Jangan. Kadang-kadang sebelum ambil tak tahu, tapi bila dah ambil dah tahu. Tapi sebab seronok, maka minta lagi, undilah saya. Selang 5 tahun je, undilah saya. Dia macam tu. Ini benda yang berlaku sampai bila-bila, di mana-mana. Kita tak cerita kat Malaysia je, seluruh dunia memang macam tu. Jadi ini contoh yang Nabi SAW jumpa. Saya ingat last kali, tadi kan 3 je kan, 3 kali buka cukup lah. Lepas tu korang buka sendiri. Last kali saya teringat, sebab Ustaz Ramadan ada kat sini. Waktu anda pergi rumah ayah, entah ada tak? Entah ada sekali. Dengan Tok Guru. Waktu dengan Tok Guru. Dengan Tok Guru. Ada. Okay. Waktu tu apa nama, ayah Ustaz Ramadan ni baru balik dari UK kan. Baru balik dari UK. Waktu dekat UK tu ada tersebar berita kematian. Dia orang-orang yang hebat-hebat ni memang biasa je berita kematian, meninggal banyak kali. Dia bukan mukjizat tu, bukan karamah kan. Dr. Harundin meninggal banyak kali. Ustaz Ismail Kamus meninggal tak tahu lah berapa puluh kali sebelum meninggal betul-betul kan. Jadi padahal ayah Ustaz Ramadan ada dekat UK waktu tu, tapi dengar juga cerita tentang meninggal Tok Guru. Jadi bila diceritakan waktu tu Tok Guru sebut satu benda, hadis Nabi SAW ni ada kaitan juga dengan peristiwa ni. Ulama bahas adakah mimpi ataupun waktu Isra'. Tapi Nabi SAW bagi tahu, baginda diperlihatkan dengan satu kaum yang memecah-mecahkan mulut mereka, dipecahkan, kemudiannya mulut terelok balik, dipecahkan lagi, mulut terelok, dipecahkan lagi, terus menerus macam tu. Lepas tu Nabi SAW tanya pada malaikat, ni siapa ni? Malaikat tak nak jawab. Malaikat kata cepat jalan, cepat. Sampai dekat ujung barulah
Malaikat ceritakan siapa kelompok tadi itu. Malaikat beritahu mereka lah umatmu yang suka menyebarkan berita palsu, sebar berita palsu, yang mana bila mereka sebarkan berita palsu dari timur sampai barat dengar berita palsu mereka. Hadis tu biasa kita dengar. Tapi yang saya nak cerita ni apa Tok Guru punya cara pandang. Dia kata dulu-dulu ulama hadis bila baca hadis ni mereka pun susah nak faham macam mana ada orang boleh sebarkan penipuan dari timur, barat boleh dengar penipuan dia. Tak boleh, susah nak faham. Tapi zaman kita benda tu berlaku setiap hari. Kan? Dari timur sampai ke barat. Dia orang menipu dekat mana, Israel contohnya kan. Satu dunia dia orang cuba tipu contohnya. Yang dekat sini pun menipu contohnya, satu dunia tertipu, terpedaya. Kadang-kadang saja-saja yang nak buat satu benda, tengok-tengok viral pula benda tu. Kan? Semua kena tipu dengan dia. Oh banyak sekarang. Itu contoh-contoh yang berlaku. Nabi SAW cerita pada zaman Nabi, tapi zaman kita banyak berlaku. Sebab kena baca hadis-hadis Nabi SAW, sirah Nabi SAW. Isra' dan Mi'raj adalah salah satu daripada kisah ataupun cerita yang memang terlalu banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Kan? Serius saya sebut, memang buka dan ambil dan cuba cari hikmah. Carilah hikmah. InsyaAllah kita akan jumpa student semua yang cerdik-cerdik, pasti boleh insyaAllah cari hikmah. Kalau tak dapat juga hikmah dia, cari dalam kuliah-kuliah atau guru kita baca setiap satu hadis ni adalah pengajaran-pengajaran bagi setiap kisah yang berlaku. Apa pun kita syukur pada Allah kerana Allah dah pilih kita pada malam ini untuk berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu sebut benda ni, saya kata kalau kita duduk dalam majlis macam ni pada satu waktu, kita kena syukur sebab kalaulah malam ni tak ada kuliah ni, kita tengah buat apa? Ada tak di kalangan kita memang kalau tak ada kuliah malam ni memang tengah selawat aja pukul 10:25 malam. Ya dia insya-Allah. Tengah selawat. Jadi kita ni biasanya tak 10:25 malam ni tengah buat apa? Semalam 10 malam tengah buat apa? 10:25 malam. Saya terus terang malam semalam 10:25 malam saya tengah tengok Manchester United lawan West Ham. Saya kuliah daripada pagi, daripada sebelum subuh saya dah keluar. Saya sampai rumah pukul 10 malam. Pukul 10 malam saya duduk depan TV, saya buka ada pula bola. Saya tengok. Tengok. Nak ceritanya apa? Malam ni tadi pun saya keluar dari subuh juga. Saya keluar dari subuh juga pagi tadi. Tapi malam ni Allah tak letak saya depan TV. Kan? Allah letakkan saya bersama dengan semua untuk kita sebut tentang Nabi SAW. Inilah nikmat yang sangat besar. Tengok bola tu, saya tengok ke tak tengok ke sama je punya keputusan dia, bukannya berubah pun. Dan saya tak dapat apa pun, kan? Bukan saya tiba-tiba kaya sebab Manchester United menang 3-0. Tak ada untung apa pun. Dunia tak ada untung, akhirat pun tak ada untung, kan? Tapi malam ni kita dah beruntung, maka kita syukur banyak sebab Allah pilih kita, kan, pada malam ni. Jadi cukup setakat tu untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak dan mudah-mudahan Allah berkati kita dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita kecintaan pada Nabi SAW dengan sebenar-benar cinta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan mereka yang Nabi SAW nampak berita-berita yang manis, yang indah, yang cantik sepanjang Isra' dan Mi'raj. Sifat-sifat itu ada pada kita.
dan semua yang buruk-buruk yang diperlihatkan kepada Nabi SAW itu, sifat-sifat itu dijauhkan daripada kita semua. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهض بالخير ونكفى كل شر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Siapa nak ambil QR code ni, ambil kat sini.